Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu? Imam sihat imam tu? Alhamdulillah. Kita berhenti di mana tuan-tuan? 141 di mana tu? Pulang kan, betul tak? Ketika mana Rasulullah SAW pulang daripada bertemu dengan Allah Azza wa Jal, yang mana kita dah sebut dah sebelum ni, bila Rasulullah naik bertemu dengan Allah Azza wa Jal, kemudian difardukan sebanyak 50 waktu semayang, 50 waktu semayang. Baik. Jadi Rasulullah naik, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian bertemu, naik lagi sampai bertemu ke hadrat Allah Azza wa Jal. Jadi bila bertemu dengan Allah Azza wa Jal, maka difardukan 50 waktu. Jadi kita berhenti di pulang tu, tidak ketika pulang. Baik. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dar, kata pengarang, ketika dalam perjalanan pulang ke bumi. Di situ. Betul imam? Di situ. Jadi bila dah dapat dah, maka Rasulullah pun ketika nak turun pulang ke dunia, baginda bertemu sekali lagi Nabi Musa dan memberitahunya akan perintah solat sebanyak 50 kali sehari semalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila turun tu, Nabi Musa berada di langit yang keberapa tuan-tuan? Langit yang ke-6 yang kita dah sebut sebelum ni kan. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan siapa? Langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, betul tak? Isa dan Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa AS. Dan langit yang ketujuh adalah dengan Nabi Ibrahim AS. Dan disitulah adanya Baitul Ma'mur, yang mana malaikat masuk sehari 70,000 tawaf, kemudian keluar tak masuk dah, sebab ramai sangat para malaikat. Jadi saya pun dah sebut kat tuan-tuan dah, bukan Nabi Yunus dalam kitab kita Nabi Yunus. Saya dah tengok dalam cetakan lain tuan-tuan dalam cetakan lain, kitab yang sama, terjemahan lain, memang Nabi Yunus. Bukan Nabi Yunus, Nabi Idris. Malah dalam hadis pun saya tengok balik hadis tentang Isra' dan Mi'raj pun sebut benda yang sama. Langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Baik tuan-tuan. Jadi bila turun tu bertemu Nabi Musa alaihi salam di langit yang ke-6. Maka Nabi Musa kata apa? Lantas Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila turun, Nabi Musa tanya, bima umirta, apa yang diperintahkan kepadamu? Kemudian jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsin furidat alayya salawat khamsina salatan fi yaum, diwajibkan kepadaku 50 waktu. Kita tengok di sini Rasulullah tidak persoalkan, betul tak? Rasulullah terima 50 waktu. Tapi Nabi Musa alaihi salam yang bagi pandangan. Rasulullah terima 50 waktu. Tidak ada sebarang Rasulullah tolak dan sebagainya. Apatah lagi Rasulullah tuan-tuan
Semayang malam kita tahu semayang bengkak-bengkak kaki. Malah Rasulullah semayang malam rakaat pertama pun baca Al-Baqarah habis. Bila rokok panjang macam berdiri tadi. Sujud panjang macam berdiri tadi. Banyak mana Rasulullah beribadah. Waktu naik rakaat kedua baca Ali Imran, rokok panjang macam berdiri tadi. Baca habis tuan-tuan, bukan baca sikit, baca habis. Itulah semayang malam Rasulullah. Rasulullah semayang malam 11 rakaat. Kita kalau semayang tiap-tiap malam 11 rakaat tak bengkak lagi. Tapi kenapa Rasulullah bengkak-bengkak? Sebab itulah panjang. Jadi kalau macam ni lah punya Rasulullah semayang, ringan je bagi Rasulullah untuk 50 waktu ni. Tapi bila bertemu dengan Nabi Musa AS, Nabi Musa tanya apa yang diperintahkan. Kemudian apa jawab Rasulullah 50 waktu sehari semalam. Maka Nabi Musa pun berkata, apa kata Nabi Musa AS? Lantas Nabi Musa berkata kepada baginda Nabi SAW, kembalilah Tuhan hamba menghadap Tuhan dan mohonlah untuk dikurangkan bilangan solat kerana aku yakin umatmu tidak akan terdaya. Umatmu tidak akan mampu. Itu kata Jibril, kata Nabi Musa AS. Yang mana kalau dalam hadisnya disebut lagi, bila dengar 50 waktu, kata Nabi Musa AS, inna ummataka lan tastati'a, umatmu la tastati', umatmu tidak akan mampu. Betul kata Nabi Musa tuan-tuan, 5 waktu pun ramai tuang. 50 waktu saya tak tahulah tuan-tuan, 5 waktu pun ramai tuang. Malah kalau ikut kajian tuan-tuan yang semayang apa, semayang ni berapa persen dia? Betul tak? Berapa persen dia orang Islam yang semayang seluruh dunia? Hatta kalau yang pergi semayang berjemaah ni dalam 5% ni, kalau tak silap saya lah. Seluruh tempat tuan-tuan, sama ada di bandar ataupun di kampung. Kalau yang pergi semayang berjemaah ni 5%. Biasanya orang semayang jemaah ni semua semayang lengkap lah biasanya. Tapi ada juga tuan-tuan orang subuh, zuhur, maghrib, asar tak semayang, tapi maghrib isyak dia semayang. Pasal apa? Maghrib isyak dia pergi masjid. Pasal pergi masjid ramai kawan, dah orang semayang dia pun semayang lah. Ada juga tuan-tuan macam tu. Dalam 5 waktu pun banyak tuang. Tu Nabi Musa dah kata umatmu takkan mampu. Baik. Jadi kata Nabi Musa AS, wallahi inni qad jarrabtun nas, dan aku dah dah uji dah manusia sebelum ni, yani kaum dia yang ramai kan, dah uji dah. Wa alajtu bani Israel mu'alajah syadidah, dan aku dah cuba dengan sedaya upaya pada Bani Israel. Tu pun 2 waktu ya, Bani Israel 2 waktu. Pagi Pagi 2 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, 4 rakaat sehari semalam. Itu pun ramai yang tuang. Itu yang Nabi Musa wallahi dia bersumpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatmu takkan mampu. Jadi naiklah, irja' ila rabbik was'alhu takhfif, kembalilah tuan hamba kepada Tuhan dan mintalah kelonggaran, mintalah keringanan. Dan saya sebut kat tuan-tuan ada golongan yang tolak cerita ni kan. Sekejap lagi kita bahas sikit lagi. Baik, jadi kita tengok Nabi SAW berpaling kepada Jibril untuk mendapat pandangannya. Lalu Jibril menganggukkan kepalanya. Ya, kalau anda perlukan. Terpulang, kalau anda perlukan. Dan naiklah mereka menemui Maha Kuasa dengan ihsan Allah. Bilangan solat dikurangkan 10. Kurangkan 10. Bukan 5. Ada riwayat kata 5 tapi kurangkan 10. 5 last sekali. Jadi daripada 50 kurang 10 jadi 40. Jadi 40 waktu bukan 40 rakaat, 40 waktu. Baik, kemudian dan ketika turun semula baginda memaklumkan kepada Nabi Musa sekali lagi. Nabi Musa AS masih lagi menegaskan bahawa bilangan itu masih berat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40 berat juga. Betul ke tak betul kata Nabi Musa ni? Betul. Bagi hak Nabi tak ada masalah. Nabi semayang malam pun bengkak-bengkak kaki. Tapi bagi umat dia, itu kalau orang yang kata Nabi Muhammad lemah, tak menerima, silap tu. Rasulullah risau tentang umat dia. Itu yang betul. Dan Nabi Musa pun sebut umatmu takkan mampu. Hatta Rasulullah ada ibadah yang kita tak buat, tak sunat, makruh kita buat, iaitu puasa wisal. Puasa wisal ibadah khusus bagi Nabi. Kita tak mampu. Siapa buat makruh?
Apa itu puasa wisal? Puasa tak buka, sambung. Hari ni puasa, esok puasa tak buka, sambung. Dipanggil puasa wisal. Hari kedua pun tak buka, sambung lagi hari ketiga. Hanya sunat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau buat memang lemah lah tuan-tuan. Jangan duk kata buat. Kita tak mampu. Itu khususiat, ibadah khususiat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni risau tentang umat dia, bukan tentang kelemahnya Nabi. Tak, risau umat dia bagaimana. Umat terdahulu pun tak ada sampai 5 waktu, 2 waktu ya, itu pun gagal. Jadi tuan-tuan, ada lagi ibadah. Tuan-tuan ingat waktu semayang malam tarawih kan, Rasulullah semayang 3 kali kan. Malam 21, malam 23, malam 25. Malam 27 sahabat Nabi tunggu ramai-ramai, Rasulullah tak keluar. Esok pagi subuh baru keluar. Dan Rasulullah kata sallallahu alaihi wasallam sebut khasyitu an tufrada alaikum, risau nanti wajib tiba-tiba turun wahyu wajib semayang tarawih. Sahabat semangat, sahabat tak ada masalah, memang depa semangat. Sahabat Nabi semayang dengan Nabi ni, semayang dengan Nabi sampai tengah malam semayang tarawih. Sampai ada satu ketika tu lagi sikit nak habis nak masuk, sampai sahabat ingatkan tak sempat nak sahur. Bayangkan sahabat Nabi yang beribu semayang belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang tarawih sampai nak dekat sahur, kan disebutlah hadis tu sampai sahabat sangka sempat ke sahur ni, punya lama tarawih. Itu sahabat, tapi kita lagu mana umat yang nak main hujung-hujung ni? Hak hujung-hujung ni lagu mana? Sebab kita umat akhir zaman. Di Indonesia kan ada kan, tuan-tuan tengok ada satu masjid yang tiap-tiap malam baca satu Quran. Dia pun sampai ke tengah malam baru habis. Ada di Indonesia ada 2. Satu semayang laju, semayang laju tu kan. Berapa minit tahu? 12 minit, 23. Yang laju kan. Laju. Itu memang pelik lah tuan-tuan. Katanya dah depa tak berhenti tuan-tuan walaupun dah viral, depa kata itulah budaya depa yang dah berpuluh tahun. Semayang tarawih 12 minit kot. 12 minit ke? Ke 10 minit? 23 rakaat. Ni semayang apa saya tak tahu. Tuan-tuan pergi tengok YouTube, kita tengok ni semayang apa. Baca Fatihah punya laju. Sampai kita dengar bunyi pun jadi lain. Satu lagi masjid di Indonesia, tiap-tiap malam baca satu Quran. Tiap-tiap malam. Imam dia tukar-tukar lah. Tukar-tukar imam. Habis sampai tengah malam baru habis. Itulah solat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mungkin tak ada masalah. Malah ada satu ketika Rasulullah semayang dengan para sahabat lagi sikit nak subuh. Ada seorang sahabat Nabi SAW, Abu Zar ataupun Salman, dia sebut apa? Abu Zar Al-Ghifari. Dia sebut, wahai Rasulullah, kita perhabis lah malam ni, perhabis terus sampai subuh. Kita kalau imam baca satu muka, panjang lah imam malam ni. Betul tak tuan-tuan? Dan kita dah mula tak larat. Imam semayang apa? Jumaat baca panjang. Apa jadi? Saya pernah sekali cuba Rasulullah semayang Jumaat. Rasulullah baca rakaat pertama surah Al-Jumu'ah, satu muka setengah. Rakaat kedua surah Al-Munafiqun, satu muka surat setengah. Ataupun kadang-kadang Rasulullah baca rakaat pertama Sabbihis, rakaat kedua Hal ataka hadithul ghashiyah. Saya try sekali tuan-tuan. Rakaat pertama habis Al-Jumu'ah di masjid di Semangui. Rakaat kedua Al-Munafiqun habis. Apa jadi pada makmum? Batuk tak berhenti. Apa mana batuk? Sudahlah woi. Nak cakap tak boleh batuk. Seorang dia batuk ni, tuan-tuan perasan tak? Seorang batuk boleh semua batuk. Perasan tak? Batuk dia macam tu. Ada je seorang mamat batuk, habis batuk habis semua, habis keluar batuk. Dia berjangkit rupanya batuk ni. Dia tak boleh cakap dia batuk. Nak cerita kita yang lemah, bukan para sahabat, bukan Rasulullah, malah bukan para sahabat. Orang yang kata Rasulullah lemah kerana minta kurang, jahil tuan-tuan, jahil. Orang yang jahil, ghabi tuan-tuan. Arab kata ghabi. Ghabi ni kalau bahasa kita kasar lah, bengong tuan-tuan. Itu mana dia. Orang yang menolak kisah ni kerana mengatakan Rasulullah lemah, ini ghabi tuan-tuan. Aghban nas, manusia yang paling kita kata teruklah pemikiran dia. Nah, ni kerana Rasulullah sayang pada umat dia yang nak main ni. Hak kita ni lah tuan-tuan. Berapa ramai di kalangan kita kalau sembahyang tarawih, ba'diyah isyak pun tak buat. Betul tak? Silap. Sedangkan solat ba'diyah lebih afdal daripada tarawih tu. Ramai tengok kat masjid kan. Bila lepas sembahyang isyak, kita kan buat ba'diyah isyak dulu. Orang punya ramai tak sembahyang, relax duduk. Ba'diyah lebih afdal pada tarawih kita buat tu. Ba'diyah qabliyah tu kan.
Ba'diyah, kecuali yang tak ada apa? Yang tak ada ba'diyah subuh dengan ba'diyah asar, tak ada lah. Qabliyah maghrib ada tak? Tentang buat kat sini ke tak buat? Kalau tentang buat bagus. Banyak masjid tak buat. Tapi kalau ikut dalam mazhab Syafi'i memang sunat. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i memang sunat qabliyah maghrib. Tentang buat kat sini. Bagus, tonton teruskan. Banyak masjid saya tengok kalau di belah Semang, belah Kerian lah tempat saya, boleh katakan semua tak buat. Semua tak buat. Bukan kata salah tak buat. Memang Rasulullah pernah buat dan Rasulullah pernah tengok sahabat buat, tapi Rasulullah tak larang. Tapi dalam Sahih Bukhari sebut Rasulullah buat. Jadi dalam pegangan mazhab Syafi'i pun ada qabliyah maghrib. Ada nah, qabliyah maghrib ada. Itu pegangan mazhab Syafi'i. Malah ada hadis di riwayat Imam Bukhari lagi. Jadi mana masjid yang dah buat, teruskan tuan-tuan. Nah, teruslah ni saya tengok dah makin berkurang. Banyak masjid tak nak buat. Nah, memang betul buat. Dalam terus semayang tuan-tuan. Apa salahnya sekali-sekala buat, betul tak? Baik. Sama juga sebelum Jumaat. Betul tak? Sebelum Jumaat, mazhab kita memang ada, itu pegangan kita tuan-tuan. Kalau dia orang kata tak ada qabliyah Jumaat, itu mazhab lain tuan-tuan. Bukanlah sesat, tapi itu pegangan, bukan pegangan mazhab Syafi'i. Boleh lah. Pegangan mazhab Syafi'i ada qabliyah Jumaat. Nah. Baik tuan-tuan, kemudian jadi Rasulullah pergi kerana kesian pada umat, kerana kesian kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang 10. Dan ketika turun semula, baginda memaklumkan kepada Nabi Musa sekali lagi. Nabi Musa AS masih menegaskan bahawa bilangan itu masih berat untuk umatmu. Berat juga 40 ni. Nabi SAW naik semula menghadap Tuhan, mohon dikurangkan. Dia lagi satu tuan-tuan, yang ada orang tolak ni bukan pasal apa? Seolah-olah dalam fikiran mereka lah, Allah ni macam makhluk. Boleh jumpa saat, kemudian balik. Nanti jumpa saat, balik. Macam kita jumpa bos kita. Betul tak jumpa bos kita? Okey, nanti jumpa pukul 1, kita pun belah. Kemudian pukul 3 jumpa lagi, kita pun balik. Nanti pukul 4 jumpa lagi. Macam Allah Ta'ala ni terikat dengan masa dan tempat. Boleh pergi jumpa, patah balik. Jumpa, patah balik. Dia pergi ke situ. Dia bayangkan macam makhluk lah lagu tu. Itu betul. Macam main-main pula dah. Saat minta itu patah balik, minta patah balik. Dia mula guna akal dia membayangkan benda gaib. Nanti kita jawab. Nanti macam mana kita nak jawab kenyataan ataupun kefahaman yang macam tu. Dia menyesong apa? Fahaman yang terpesong tuan-tuan. Baik, kemudian baik. Demikianlah naik semula. Demikianlah berkali-kali naik turun untuk memohon dikurangkan solat sehari semalam, sehingga tinggal 5 kali sehari seperti sekarang. Naiklah sampailah waktu tinggal 10, naik lagi kurang 5. Asalnya kurang 10, sampailah tinggal 10 waktu, naik kurang lagi 5 waktu, tinggallah 5 waktu. Nah, jadi bila dah tinggal 5 waktu, Nabi Musa pujuk juga. Inna ummataka la tastati', umatmu takkan mampu 5 waktu ni. Wallahi qad jarrabtun nas, demi Allah aku dah uji dah manusia ramai sebelummu wahai Muhammad. Wa qad alajtu bani Israil mu'alajah syadidah, dan aku dah betul-betul terus dah buat sungguh-sungguh pada Bani Israel, suruh semayang. Tak boleh juga ni 5 waktu banyak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad raja'tu ila rabbi, aku dah ulang balik pada Tuhanku. Hatta stahyaitu min, sehinggalah aku malu padanya. Jadi kata Rasulullah sallam pada Nabi Musa, inni arda, aku redha, wa usallim, aku redha dengan ketetapan 5 waktu ni, dan aku berserah pada Allah. Baik. Kemudian tuan-tuan, tetapi Nabi Musa masih menggesa. Nabi memohon kepada Allah untuk dikurangkan. Lalu berkata baginda, aku terasa malu untuk mohon berkali-kali dikurangkan solat. Aku terima dan patuh kepada kehendak Allah. Terima dan patuh kepada ketentuan Allah. Baik, kemudian ketika pulang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdengar satu panggilan yang berbunyi, dengar. Nada munadin, dengar seruan daripada atas. Aku telah menyempurnakan suruhanku dan aku mengurangkan beban ke atasku. Baik. Jadi
Kata Allah Azza wa Jal, yang mafhumnya beginilah, aku telah sempurnakan suruhanku dan mengurangkan bebanku ke atas hamba-Ku. Baik, kita baca sikit lagi tuan-tuan sebelum kita pergi pada jawapan tadi itu. Bagaimanapun ada bersalah-salahan pendapat mengenai isu sama ada baginda melihat Allah dengan kepalanya ataupun bagaimana. Ini khilaf. Jadi waktu Rasulullah bertemu dengan Allah ni berkali-kali ni, tengok Allah ke tak tengok? Tengok Allah dengan mata ke tak tengok? Baik. Setengah ahli pentafsir mengatakan bahawa melihat Allah dengan mata kasar tidak dapat disahkan. Sebaliknya Ibnu Abbas mengatakan bahawa perkataan ru'ya yang digunakan dalam Quran menandakan pemerhatian dilakukan dengan bantuan mata. Ni disebut dalam surah ni. Dalam suratul Najm, surah bintang, yang bermaksud kemudian dia mendekat. Summa dana fatadalla. Fakana qaba qausaini au adna. Summa dana fatadalla. Kemudian dia mendekat. Lalu berjuntai sedikit demi fatadalla. Makin dekat. Fakana qaba qausaini au adna. Dekat dia seperti antara dua busur panah. Kan busur panah kan? Busur panah, yang orang panah tu. Kan dua busur tu. Kemudian kata Allah, dalam ayat ni firman Allah Azza wa Jal, kana qaba qausaini au adna. Seperti dua apa? Dekatnya dua busur panah ataupun au adna, ataupun lebih dekat. Baik. Ada kata Ibnu Abbas, yakni sepupu Rasulullah SAW, anak kepada Abbas, ulama terkenal tuan-tuan, antara para sahabat yang terkenal dengan ilmu dia. Dia sebut pandangan Ibnu Abbas, Rasulullah melihat Allah dengan mata kepalanya. Ini pandangan Ibnu Abbas berdasarkan ayat ni. Ayat ni ayat dia. Malah tuan-tuan menjadi, tuan-tuan mengaji akidah dalam kitab Faridatul Faraid, contohnya lah kitab yang masyhur di tanah Melayu ni tuan-tuan, yang dikarang oleh Syekh Ahmad Zain Al-Fatani, Faridatul Faraid. Saya ingat sini pun ustaz ada baca kot kitab dulu ke ada kot, no. Jadi kitab Faridatul Faraid sebut, boleh kata majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan seperti mana Ibnu Abbas lah, yakni Allah Ta'ala naik tu melihat zat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana rupa dia? Rupa dia tak boleh gambar. Pasal Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala tak sama dengan apa-apa. Ini pandangan majoriti ulama. Satu lagi pandangan juga di kalangan apa? Di kalangan sahabat Nabi ada sebut juga Rasulullah tengok, tapi tengok dengan hati. Ra'a rabbahu bi fuadih. Tengok Allah tapi dengan hati, bukan dengan mata kepala. Ini pandangan kedua. Pandangan yang ketiga, tak tengok. Bukan tak tengok, tengok tapi tak nampak. Ini pandangan dua orang sahabat Nabi. Pertama isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua pandangan Abu Zar Al-Ghifari. Yang mana Aisyah ni bertegas sungguh-sungguh. Siapa yang man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu, kata Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi kan. Aisyah kata barang siapa yang mendakwa Nabi Muhammad melihat Tuhannya, faqad a'zamal fariyah 'ala Allah, ini satu kebohongan yang besar terhadap Allah. Tegas, dia bertegas bagi tahu, tak tengok dengan mata kepala. Kemudian Abu Zar Al-Ghifari tanya pada, dalam hadis riwayat Imam Muslim, tanya pada baginda Nabi SAW, hal ra'a rabbahu, adakah Rasulullah tengok Allah pada malam Isra' ni jelas? Abu Zar tanya sendiri pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan naik atas arasy itu mendapat wahyu fardu semayang ni. Kata Rasulullah SAW, ra'aitu nura, tengok tapi cahaya. Tengok tapi bukan zat, cahaya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, nurun anna ra'ahu, penuh dengan cahaya. Di atas arasy itu penuh dengan cahaya. Anna ra'ahu, bagaimana nak nampak zat? Maknanya Rasulullah tengok, yang Rasulullah tengok itulah cahaya, bukan zat Allah Azza wa Jalla. Tapi adakah Rasulullah bercakap dengan Allah? Ulama sepakat ya, Rasulullah bercakap dengan Allah. Seperti mana Nabi Musa AS bercakap dengan Allah di Bukit Tur Sina, begitulah Nabi Muhammad SAW bercakap dengan Allah di atas arasy. Boleh tuan-tuan? Baik tuan-tuan. Kemudian soalan tadi tuan-tuan, kalau orang tanya,
Bukankah cerita macam ni lah. Pertama, secara tidak langsung menetapkan Allah di atas arash. Kalau kita pegang pendapat jumhur yang katanya Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala dia, zat Allah. Bukankah telah menetapkan zat Allah di atas arash? Tidak. Dan seolah-olah juga kisah ini Allah Ta'ala terikat dengan masa dan tempat. Tidak. Boleh pergi jumpa, turun sat, naik balik pergi jumpa, turun sat, jumpa balik pergi jumpa. Macam mana nak jawab? Malah ada juga orang kita yang faham itu kan. Dia tanya di mana Allah? Allah Ta'ala bizatihi, dengan zatnya di atas arash. Kalau kata Allah atas arash sahaja, mungkin ada takwil lagi kan yang layak dengan ni. Tapi dia kata bizati dengan Allah atas zat, yang ni agak detail. Macam mana kita nak jawab tuan-tuan? Begini tuan-tuan. Tempat itu adalah bagi Nabi SAW, bukan bagi Allah. Sebab itulah Nabi Musa juga bercakap dengan Allah, tapi bukan di atas arash. Habis itu kenapa Rasulullah bercakap dengan Allah di atas arash? Tengok balik kenapa Allah Ta'ala perjalankan Rasulullah di malam Isra. Bukan untuk tengok Allah. Kan sebut dalam Quran kan, kenapa bawa Rasulullah ni daripada Mekah kemudian ke Baitul Maqdis, naik langit pertama, jumpa Nabi Adam, langit kedua, langit ketiga, Sidratul Muntaha, masuk syurga, tengok neraka, tengok malaikat Malik. Tak ada dalam Quran sebut ataupun dalam hadis malam tu dia apa, Lailatul adanya Isra dan Mi'raj ini untuk melihat Allah, tak ada. Tapi sebut dalam Quran, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Sambungan dia. Pasal apa Allah Ta'ala jalankan ni Rasulullah ni daripada Mekah ke Masjid Aqsa, Masjidil Aqsa di Palestin yang diberkati. Ada ayat tersebut kan, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Jelas Kalau nak bercakap dengan Allah ni tuan-tuan, tak semestinya duduk atas arash. Hatta Nabi Musa alaihi salam duduk di Bukit Tursina bercakap dengan Allah. Malah Nabi Musa alaihi salam minta pada Allah nak tengok Allah kan. Bila bercakap dengan Allah, nikmat bercakap dengan Allah. Maka Nabi Musa berkata Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhanku, perlihatkanlah zat aku nak tengok. Kata Allah Azza wa Jal, qala lan tarani, kamu takkan dapat tengok zat Allah. Ini sebut dalam Quran. Dalam surah Surah Al-A'raf. Walakin inzur ilal jabal, kalau nak tengok juga tengok gunung. Kat Bukit Tursina tu banyak gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau gunung tu kekal di tempatnya, maka kau akan lihat aku. Bila Allah zahirkan zatnya di gunung, Allah zahirkan zat Allah pada gunung. Nampak tak? Allah zahirkan zat Allah bukan di atas arash. Di mana? Di Bukit Tursina. Allah zahirkan zat Allah pada gunung. Apa jadi kat gunung? Ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Hancur gunung. Pingsan Nabi Musa AS. Kenapa gunung? Gunung tak mampu berhadapan dengan zat Allah. Kerana tuan-tuan, kata sebahagian ulama, kerana gunung, kita, langit bumi, kita ni makhluk yang fana. Kita kan akan binasa tuan-tuan. Ada pun kita di syurga, Allah Ta'ala jadikan kita dengan makhluk yang lebih sempurna pada sekarang tuan-tuan. Kita di syurga tuan-tuan, tak tidur. Mana ada tidur ahli syurga? Tidur tak ada, letih tak ada, penat tak ada, sakit pinggang tak ada, sakit kepala tak ada, tak ludah, tak kencing, tak ada buang air tuan-tuan. Ahli syurga dijadikan dengan ciptaan yang lebih baik pada sekarang tuan-tuan. Ahli syurga tidak dijadikan dengan ciptaan yang fana macam kita. Kita pandangan kita fana tuan-tuan. Fana ni akan binasa lah. Ahli syurga bila duduk dalam syurga, Allah kekalkan kehidupan dia selama-lamanya. Dan kita mampu, Allah Ta'ala jadikan kita mampu melihat Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan, itu jawapan pertama. Jawapan yang kedua tuan-tuan, Allah Ta'ala yang bermahsa dan bertempat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah berhadapan dengan Allah, maka Allah Ta'ala menyingkap hijab.
Menyingkap hijab antara Nabi dan Allah. Menyingkap hijab tuan-tuan. Dia berhijab. Saya bagi contoh macam ni lah tuan-tuan. Ada orang, ni antara satu kefahaman bila kita tanya di mana Allah, dia yakin macam ni tuan-tuan. Kita duduk sini kan, atas ni bumbung, atas lagi tuan-tuan, langit pertama, atas langit pertama, langit kedua, atas langit kedua, langit ketiga, 4, 5, 6, 7, atas langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Lepas tu ada syurga neraka kan. Syurga neraka pun dah ada dah. Atas lagi Arash. Atas Arash Allah. Dia faham lagu tu. Seolah-olah alam zahir ni tuan-tuan. Ini satu kefahaman yang agak keliru tuan-tuan. Sebab apa kata keliru tuan-tuan? Kalau kita faham begitu tuan-tuan, zat Allah setelah Arash, seolah-olah zat Allah dibatasi oleh Arash. Tuan-tuan faham maksud saya no? Maksudnya antara kita dengan Allah dibatasi oleh langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit ketujuh. Arash membatasi zat Allah. La haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan faham maksud saya no? Kalau ada orang kata Allah atas Arash seperti mana yang layak dengannya, tak apa, dia sebut lagu tu. Sebab bila kata seperti mana yang layak dengannya, kita tak kata dengan bizati hakiki tuan-tuan. Semata-mata layak lah. Bagaimana Allah malah hanya Allah yang tahu. Mungkin atas itu bersifat maknawi, bukan hissi. Baik tuan-tuan. Lagi satu contoh, kita kena tahu alam ni ada banyak tuan-tuan. Alam. Allah ni bukan, ni kita sekarang ni kita panggil alam musyahadah tuan-tuan. Ni saya boleh tengok tuan-tuan boleh tengok. Ni alam musyahadah. Dia ada alam barzah tuan-tuan. Dia ada alam jin, dia ada alam malaikat. Semua alam-alam ni Allah Tuhan dia. Hatta masa-masa akan datang ni pun Allah yang tahu. Tuan-tuan, di sisi Allah, masa sekarang lepas akan datang semua sama. Sebab tu pada malam Isra' dan Mi'raj, kan Rasulullah tengok dalam hadis yang lain. Tengok orang apa? Orang miskin dalam syurga ramai. Orang kaya sangkut lagi, betul tak? Sedangkan sekarang belum lagi ada kiamat. Belum lagi ada hisab. Tapi Rasulullah tengok pada malam tu, orang kaya sangkut di hisab, orang miskin banyak dalam syurga. Sedangkan mana ada hisab. Allah Ta'ala singkap hijab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melihat akan datang. Singkap hijab. Sama juga Rasulullah tengok dalam neraka ramai siapa? Orang perempuan. Kesian orang perempuan. Pasal apa ramai orang perempuan? Pasal orang perempuan memang ramai. Dia ramai. Jadi bila ramai lah masuk neraka tuan-tuan. Bila ramai masuk neraka. Sehingga orang perempuan dalam syurga mana lagi ramai dengan orang lelaki. Secara mafhumnya macam orang perempuan lebih ramai. Sebab apa tuan-tuan? Dalam syurga lebih ramai orang perempuan. Sebab ahli syurga sekurang-kurangnya 2 isteri. Sekurang-kurangnya 2 isteri. Jadi tuan-tuan nak kahwin 2 tu, janganlah sedih. Akhirat nanti tuan-tuan. Pasal apa kahwin 2? 1 isteri tuan-tuan yang dah ada ni. Tuan-tuan akan kahwin lagi 1. Sebab orang perempuan yang masuk syurga ramai. Jadi ada orang perempuan masuk syurga ni belum ada pasangan. Dan Rasulullah sebut mafil jannah a'zab. Tidak ada dalam syurga orang yang bujang, tak ada. Semua akan kahwin. Tuan-tuan akan dapat 1 lagi perempuan dunia. Dan perempuan dunia yang masuk syurga lebih cantik daripada bidadari. Betul tak? Lebih cantik lagi, lebih hebat. Kemudian kita akan dapat 70 bidadari. Jadi berapa semua? 2 campur 70 berapa? 72. Cukup tak tuan-tuan? Tak cukup? Tak tahu cukup kot tuan-tuan. Tapi tuan-tuan akan fikir, boleh ada, saya ingat ada seorang ustazah, saya cerita, dia ada dalam kuliah saya, dia kata, apa ramai sangat ustaz? Macam dia cemburu lah, ramai sangat. Tuan-tuan, syurga nanti hati semua macam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati ahli syurga macam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lah kita nak fikir macam kita fikir ni tuan-tuan. Handsome macam Nabi Yusuf alaihi salam, bentuk tubuh badan tinggi kita, lebar kita macam Nabi Adam kan, 27 meter lebih kurang. Baik tuan-tuan. Jadi saya nak cerita tuan-tuan, Allah singkap hijab pada Rasulullah. Ceritanya tuan-tuan, alam malaikat contoh, ni alam kita, ni alam kita. Kalau ada malaikat ada kan? Katakan kita boleh tak buat satu alat boleh kesan malaikat? Boleh tak tuan-tuan? Buat satu alat yang paling canggih sekali. Malaikat lalu bunyi tek tek tek. Boleh tuan-tuan? Ataupun jin lalu, ada orang buat alat saya tak betul. Jin lalu bunyi tek tek tek. Tuan-tuan, kita tak boleh buat tuan-tuan.
Sebab malaikat alam dia, jin alam dia. Sebab tu tuan-tuan baca cerita orang yang masuk alam jin. Memang ni harus dalam agama, orang yang masuk alam jin boleh kena colek ke, kena tangkap oleh jin ke, dia akan duduk di sana, dia rasa macam baru 2-3 jam. Bila dia keluar balik, rupanya dah banyak hari. Betul tak? Sebab masa tu lain. Tuan-tuan boleh baca di internet banyak tuan-tuan cerita-cerita orang yang ditangkap oleh jin, banyak. Memang betul berlaku. Zaman Sayyidina Umar pun pernah berlaku dah tuan-tuan. Siapa masuk alam jin, tuan-tuan tak boleh kesan pakai alat canggih lagu mana pun. Dia duduk dimensi lain, alam lain. Dan masa pun lain, konsep masa dia lain. Quran pun sebut dah. Sebab tu tuan-tuan, satu kesilapan kita cuba faham Allah dengan konsep alam kita, silap. Aku duduk sini, Allah kata silap tuan-tuan, ni silap. Ya, aku duduk dalam masa ni, Allah Ta'ala buat apa masa ni? Masa di sisi Allah dulu, kini, akan datang sama. Allah Ta'ala boleh buka hijab tuan-tuan, tengok nak jadi lagi 100 tahun, 10, yang akan jadi lagi 1000 tahun. Kita baca dalam Quran hari ni kan, Al-Kahfi kan, tuan-tuan baca Iskandar, apa cerita apa? Nabi Khadir kan dia buat macam-macam, dia buat lubang lah, tuan-tuan tahu cerita dia kan, dia bunuh budak lah, dia tegakkan dinding nak terbalik lah. Tuan-tuan, itu benda yang akan berapa tahun akan berlaku. Rasulullah 1000 tahun tuan-tuan, 1000 tahun nak berlaku, Allah Ta'ala singkapkan. Malah Allah Ta'ala singkapkan dalam syurga, dalam neraka, lebih daripada Allah singkapkan kepada Nabi Khadir, lebih lagi. Pendek kata tuan-tuan, kita duduk dalam sistem alam kita tuan-tuan, bukan sistem alam jin, bukan sistem alam malaikat. Ada hijab semua ni, bukan sistem alam barzah. Alam barzah ada tak? Ada. Boleh tak tuan-tuan buat alat canggih kesan alam barzah? Tak boleh. Takkanlah kita guna konsep alam kita yang terhad ni, kita nak kiaskan Allah. La haula wala quwata illa billah. Hasya lillah tuan-tuan. Subhanallah, Allah Ta'ala Maha Suci, bila kita suci, kaitkan Allah dengan kita tuan-tuan, begitu kita kiaskan. Saya tutup tuan-tuan, ada dulu syarah saya tuan-tuan, dia ajak dalam bilik kuliah, syarah saya masa saya mengaji dulu. Dia ajak, dia tanya kami, kat anak murid yang ramai, dia kata, di mana Allah? Tanya kat budak-budak. Jadi budak-budak biasanya jawab, Allah di mana-mana lah. Allah di mana-mana tu bukan zat Allah di mana-mana, ilmu Allah meliputi segala-galanya. Nah, saya nak beritahu tuan-tuan, kalau ada malaikat sini pun kita tak kata dia hulul, betul tak? Sebab malaikat alam dia, tuan-tuan hulul. Hulul ni maksudnya dia meresap masuk. Dia meresap masuk. Jin masuk dalam badan saya, dia meresap. Dia bukan hulul, sebab dia alam dia. Nah, malaikat bukan hulul. Lagi satu dipanggil apa? Ittihad. Ittihad ni apa? Macam tuan-tuan ambil kopi, bola ayak, kacau. Itu ittihad. Ini semua akidah kufur tuan-tuan. Sebab apa? Bila ada malaikat lalu ni, kita okey, malaikat lalu, jin lalu, kita tak kata dia hulul di udara, tak. Sebab dia alam dia, dan kita tak mampu singkap alam dia. Kalaulah si alam malaikat kita tak mampu singkap dengan konsep alam kita, kita punya konsep masa, ruang dan tempat, kenapa kita gunakan konsep ni pada zat Allah? Tuan-tuan, last kita dah isyak tuan-tuan, saya kena berhenti. Tuan-tuan, apa pensyarah saya tanya di mana Allah, dia budak-budak jawab di mana-mana. Kemudian ada yang kata macam-macam lah atas arash. Saya jawab Allah Ta'ala maujudun bila makan. Allah Ta'ala wujud tidak terikat dengan masa, tempat, ruang dan sebagainya. Pensyarah ni kata salah, dia kata. Kalau Allah bukan di depan, Allah bukan di belakang, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di bawah, bukan di atas, Allah tak ada. Pensyarah saya sebut, ni pensyarah PhD ni, doktor, profesor hadis. Bidang hadis lah. Bidang hadis ni hebat tuan-tuan. Tapi gitulah dia punya percaya dia, begitulah. Jadi saya pun terkejut. Jadi dia kata mau ke tak mau, kalau kita kata Allah ada, mesti kena kata kat mana? Kat mana? Atas. Yang atas, bawah, kiri, kanan ni alam kita. Alam jin cerita lain, alam malaikat cerita lain, alam barzah cerita lain, alam akhirat cerita lain. Patutkah kita guna konsep kiri, kanan, depan, belakang ni kita kiaskan Allah? Ini keliru tuan-tuan. Keliru lah. Saya tak nak sebut kufur, berat kufur tu. Mungkin Allah maafkan keliruan ni. Ini satu benda yang keliru. Baik tuan-tuan, akan datang kita sambung di mana? Di sini merujuk pada malaikat Jibril dalam konteks jauh berbeza daripada tradisi Isra' dan Mi'raj, di mana pendekatan itu dihubungkan dengan kebesaran Allah. Okey, kita berhenti di namun. Akan datang namun tu. Boleh tuan-tuan?
Namun beberapa keistimewaan menunjukkan peristiwa perjalanan malam Nabi adalah seperti berikut. Namun tu dah. Muka surat 142 namun. Jadi makna ayat tadi tu, summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna, itu merujuk kepada Jibril alaihi salam. Yani Rasulullah dekat dengan Jibril seperti mana dekatnya busur panah ataupun lebih dekat. Itu makna dia. Baik tuan-tuan, saya minta maaf tuan-tuan telah ajak masa. Cukup sekadar itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum sa'alum muslimina wal muslimat minna wa minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin.